Okey, doktor berada di rumah ya? Ya, saya berada di rumah. Alhamdulillah. Work from home. Bagus tu, work from home. Okey doktor. So apa cerita untuk kita punya tengah hari ini? Tengah hari ini kita nak berkaitan dengan kemurungan seorang lelaki di kala PKP ni. 2 hari lepas, baru 2-3 hari lepas, kita belum reda lagi. Belum reda lagi seorang lelaki yang berada dalam keadaan tekanan dan mengurung anak dia dengan isterinya di rumah. Kemudian pada semalam hari berlakulah kejadian di Butterworth di Pulau Pinang di mana seorang lelaki yang gagal dalam perniagaan baru berusia 26 tahun dan dia melunjur kaki kemudian menamatkan riwayat dirinya dengan menerjunkan dirinya sendiri, akhirnya mati. So pada pandangan doktor di dalam isu semasa kini, kemurungan seorang lelaki ini bagaimana dilihat oleh doktor sendiri? Dipersilakan, saya berikan masa untuk doktor. Okey, dan kita bersiaran 30 minit dari sekarang. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua yang mendengar. Tak kira di mana anda berada. Salam sejahtera, salam hormat dari saya, salam tengah hari. Sekiranya anda tengah makan, silakan makan. Jangan menjadikan kita punya ceramah ini sebagai membuat anda tidak mau makan sebabkan terlampau berfikir. Ya. So, kejadian baru-baru ini banyak memberitahu kita bahawa kemurungan atau membunuh diri sering berlaku, senang berlaku dan ada saja di mana-mana. Ya. Sepertinya semua orang tahulah dah dibicarakan, banyak sekali orang bercakap bahawa ini disebabkan stres. Jadi saya tidak mau menyentuh tentang stres ya, sebab semua ini dah tahu. Sesiapa saja boleh jatuh ke alam kemurungan. Alam kemurungan ini adalah satu alam yang lain daripada yang lain. Ianya alam tersendiri yang banyak berkhayal, banyak mengharap, banyak berfikir pada diri sendiri dan banyak membuat andaian sendiri saja. Ya, maknanya sesiapa saja boleh jatuh ke alam kemurungan, tidak kira tua, muda, budak sekolah atau orang dewasa, tidak kira lelaki perempuan, single, berkahwin, bercerai atau keseorangan sampai bila-bila, tidak ada orang akan berlari daripada itu. Mungkin akan berlaku pada bila-bila masa. So perasaan kurang selesa, kemurungan ini adalah perasaan kurang selesa yang teramat dan berpanjangan. Ia selalu gagal mencari jalan keluar dari apa yang dia hadapi. Seperti kerisauan, kerincingan, kegusaran, kekhawatiran, kecewa, kesakitan yang amat dan berpanjangan, tiada mendapat jawapan seperti apa yang dia hadapi. Jadi jalan yang paling senang adalah masuk ke alam kemurungan atau mencari jalan keluar dengan membunuh diri. Dengan itu, orang yang membunuh diri ini selalunya berfikiran pendek, berfikiran tidak waras, menyusahkan orang sebab apabila sekiranya dia mengambil nyawa dia sendiri, dia akan menyusahkan ahli keluarga dia, terutama isteri dia, anak-anak dia, ibu mertua, mak bapa, jiran-jiran, kawan-kawan, bos di tempat kerja lama dan sekian jemaah-jemaah masjid yang ada di situ kalau ada masjid di kawasan dia. Jadi dia menyusahkan orang tanpa memikirkan masalah-masalah orang lain. Dengan dia bunuh diri, dia mati, orang lain nak mengerjakannya, keluarga dia tidak ada duit dan macam-macam lagi akan menyusahkan. Itu dia tidak fikir. Jadi fikiran dia pendek, ya. Fikirannya pendek. So, kemurungan kepada seseorang lelaki ianya akan berlaku bila seseorang itu terlampau banyak berfikir tentang kehidupan dan kegagalan yang dia hadapi. Ya. Yang dihadapi gagal, jadi tentang kegagalan ini dia tidak ada jalan keluar.
jalan keluar dan tidak ada orang yang bantu dia, tidak ada sesiapa pun yang menasihati dia. Dia hanya melayan pemikiran dia sendiri saja, ya. Melayan pemikiran sendiri dan mengatakan dia tidak ada jalan keluar. Jalan yang terbaik adalah dengan mengambil. So, orang seperti ini, dia banyak mengharap dan mempunyai harapan yang tinggi pada dia. Dia mempunyai kehidupan yang kurang pasti, ya. Kurang pasti dalam segala-galanya. Walaupun dia dah kahwin, dia dah ada keluarga, dia dah ada anak, pemikiran dia tetap pada diri dia sendiri, ya. Kehidupan dia yang kurang pasti, walaupun dia kata dia berniaga, tapi berniaga gagal. Adakah dia mengharapkan kalau dia berniaga hari ini besok dia kaya? Itu adalah satu anggapan orang-orang dulu. Bila dia dah mula berniaga, dia agaknya berniaga hari ini, besok dah terus kaya. Jadi macam-macam lah dia punya kegagalan. Yang sebenarnya bukan dia gagal berniaga. Hanya perniagaan yang dia jalankan, cara dia menjalankan itu yang gagal. Ya, itu yang gagal daripada segi bisnes. Dia tidak gagal, bisnes itu tetap bisnes. Yang menjalankan adalah orang itu, ya. Dan setiap bisnes memerlukan pelanggan atau pembeli. Sekiranya dia berniaga dan dia tidak ada pelanggan pada masa COVID ini, dia sepatutnya menukar corak perniagaan dia. Dia tidak perlu malu, dia tidak perlu risau tentang apa yang orang kata, dia tidak perlu mencuri, dia tidak perlu meminjam, dia tidak perlu menjual kata-kata janji kepada orang seperti saya janji pinjamkan saya duit, saya janji saya nak bayar balik. Ini adalah kata-kata biasa seseorang sebelum dia jatuh ke keuangan. Sebab dalam keadaan COVID ini sekarang, pandemik ini sekarang, bila kita cakap pasal meminjam, orang yang nak memberi pinjam itu akan tahu ianya adalah one way street.